Muhyiddin Yassin bakal gigit jari kerana dikatakan Hamzah Zainuddin adalah calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Kenapa tiba-tiba bukan Muhyiddin yang bakal dicalonkan tetapi Hamzah Zainuddin? Jadi ini antara persoalan-persoalan yang menarik sahabat semua untuk kita ikuti. Apakah pergolakan, apakah sebenarnya yang berlaku di dalam Perikatan Nasional ini. Jadi mari kita baca kenyataan media ini yang menyatakan Hamzah Zainuddin calon Perdana Menteri Perikatan Nasional dan bukannya Muhyiddin. Itu antara kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi PAS telah mengetengahkan pelan penstrukturan semula Perikatan Nasional supaya timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin yang juga Ketua Pembangkang menjadi calon Perdana Menteri Pakatan tersebut. Pelan tersebut akan menyaksikan Hamzah mengetuai sebuah jawatan kuasa eksekutif yang akan memantau operasi Perikatan Nasional. Dalam pada itu, Presiden PAS Persatu Gerakan MIPP mengekalkan kedudukan mereka di dalam majlis tertinggi. Menurut sumber lagi, tersebut bertujuan untuk mengetengahkan Hamzah sebagai calon Perdana Menteri, lapor Malaysia kini. Struktur lain tidak berubah, cuma satu jawatan kuasa akan ditubuhkan, kata sumber. Dan sementara seorang pemimpin Bersatu berkata, PAS tidak kepingin untuk mendapatkan jawatan nombor satu negara. Pelan penstrukturan dibincangkan dalam mesyuarat peringkat tinggi pada 18 Februari di Kuala Lumpur membabitkan 10 pemimpin tertinggi Perikatan Nasional, 5 dari PAS dan 5 dari Badan Bersatu, yang dipengerusikan oleh Presiden PAS itu sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang dihadiri timbalannya Datuk Tuan Ibrahim Tuanman. Bersatu diketuai oleh Naib Presiden Razi Jidin. Ia turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan. Pelan ini bagaimanapun dibantah oleh kumpulan yang menyokong Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Azmin Ali. Mereka mahukan Majlis Sekretariat Perikatan Nasional yang diketuai oleh Azmin Ali. Jadi itu antara perkara yang sedang berlaku di dalam Parti Perikatan Nasional ini, yang mana dikatakan bahawa calon Perdana Menteri bukanlah Muhyiddin tetapi Hamzah Zainuddin. Jadi bakal menggigit jarilah Muhyiddin Yassin selepas ini kerana bakal kehilangan sekali lagi jawatan. Muhyiddin sekarang ini berdepan pendakwaan hasutan kerana beliau mengatakan beliau lah sepatutnya diangkat menjadi Perdana Menteri, tetapi Agung tidak menjemput beliau ke istana, membuatkan dia didakwa di mahkamah dalam akta hasutan. Jadi sekali lagi bakal menggigit jari. Jadi PM tepi sejalah, PM tepi. Apapun untuk yang seterusnya, Siti Kasim. Siti Kasim marahkan netizen Melayu yang resis terhadap YB Anthony Locke. Kenapa sahabat semua? Gunalah otak sikit, kata Siti Kasim. Apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa Siti Kasim ini begitu marah sekali dan menempelak marahkan netizen-netizen Melayu yang begitu resis terhadap Anthony Locke, ataupun senang kita cakap adalah para walaun-walaun TID. Peguam dan aktivis hak asasi manusia Siti Kasim memarahi netizen Melayu Malaysia yang membuat komen resis terhadap Menteri Pengangkutan YB Anthony Locke. Katanya, gunalah otak sedikit, dia pun seorang manusia. Tak kira bangsa apapun, kalau manusia itu mesti ada perasaan. Kamu orang kalau nak mengutuk pun, gunalah otak kamu. Macam mana kamu boleh nak salahkan Menteri Pengangkutan berkenaan kemalangan-kemalangan yang berlaku di negara ini, di Malaysia ini soalnya.
Pada pandangan saya, kemalangan-kemalangan yang disebabkan oleh pemandu-pemandu macam lahanat, macam celaka, itu memang kita lihat selalu katanya dalam video tersebut. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada komentar berbau perkauman di media sosial terhadap Anthony Locke. Ada juga yang mendesak agar Anthony Locke meletakkan jawatan. Kedua penyelenggaraan kenderaan tidak dijaga dengan baik oleh syarikat dan oleh sesiapa yang memiliki kenderaan. Jadi kenapa pula menteri yang kamu salahkan soalnya? Apa yang dia boleh buat? Penyelenggaraan untuk penjagaan servis kenderaan tersebut adalah tanggungjawab siapa? Soal Siti Kasim lagi. Tanggungjawab menteri juga kah? Katanya. Jadi apa masalah rakyat Melayu Malaysia yang buat komen bodoh-bodoh di media sosial menyalahkan menteri hanya kerana dia berbangsa Cina? Jadi kamu rasa berhakkah untuk membuat komen-komen rasis? Malulah sikit. Gunalah otak kamu sikit, kata Siti Kasim lagi. Bila kamu buat komen begini, itu menunjukkan kamu tak gunakan otak. Ada otak lah, tapi sebenarnya otak mereka, para walau-walau ini, otaknya di lutut, membuatkan mereka tidak dapat menggunakan sepenuhnya otak mereka untuk berfikir. Mereka selalunya buat tuduhan, kalau kena saman baru minta maaf. Samalah standardnya dengan lebay-lebay. Fitnah dahulu, kalah saman fitnah baru minta maaf. Ada yang sombong, angkuh, dia tidak minta maaf, tapi akan kalah di mahkamah. Di mahkamah kalau sudah kalah baru memohon maaf. Tapi kalau sudah dijatuhkan hukum, ya seperti seorang ustazah, yang membuat fitnah, katanya dia akan lawan di mahkamah. Dia tahu apa yang dia katakan itu benar. Last apa yang berlaku hampir 1 juta sahabat-sahabat semua, dia terpaksa bayar. Dan PAS pula terpaksa memungut derma jihad untuk membantu membayar saman fitnah tersebut. Jadi beginilah standard lebay-lebay dan para walaun-walauntit. Orang cakap di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Di mana tumpahnya kuah lebay-lebay ini, ustazah-ustazah ini, kalau bukan ke para walaun-walauntit. Bertindak tanpa berfikir. Otak ada tapi tidak diguna. Alright, itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.